TV KPM. Okey, cantik. Siap pun pokok bunga saya. Pokok bunga ni saya nak hadiahkan untuk awak semua. Okey tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Aiman Sufian, hos anda. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran perabot kreatif. Macam tadi saya buat daripada bahan-bahan terpakai. Menggunakan plastik, menggunakan straw, menggunakan bekas-bekas terbuang dan sehingga terjadilah pokok ni dan saya hadiahkan untuk anda semua. Okey, murid-murid macam biasa kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Jom kita berkenal dengan guru kita pada hari ini. Kita saksikan profil guru kita. Okey, kita bawakan kepada anda guru kita, guru akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Seberang Perak, iaitu Cikgu Zahratul Alwa binti Ibrahim. Apa khabar Cikgu Zahratul? Khabar baik, Aiman. Dekat dengan sekolah saya. Saya sekolah di Kampung Gajah dulu, Sarjana. Dekat satu daerah Cikgu Satu daerah. Okey, baik. Tapi sekolah ni dia power sukan Cikgu Ya. Baik, jadi tadi Cikgu, saya dah siapkan pokok bunga. Cantik tak Cikgu? Cantik. Yang ni untuk Cikgu Okey, jadi saya simpan dulu dekat sini. Okey, terima kasih. Jadi pada hari ini Cikgu, kita nak belajar dengan Cikgu lah macam mana kita nak buat benda-benda kreatif di rumah kita kan. Kadang-kadang benda tu tak perlu nak mahal-mahal pun, tapi kita dapat buat sesuatu dengan kreatif yang ada di rumah kita. Tapi sebelum tu Cikgu, apa kaitannya dengan mata pelajaran kita hari ini Cikgu? Perabot kreatif. Sebab tu ada kita menggunakan daripada bahan-bahan terbuang, peralatan yang lama. Okey, kita boleh jadikan dari satu bahan yang tak ada nilai, kita boleh tukarkan jadi satu bahan yang sangat bernilai tinggi. Kalau macam ni Cikgu, asalnya mungkin tak ada nilai Cikgu. Tapi dah siap pokok bunga macam ni, silap RM30 pun boleh jual Cikgu. Okey, baik Cikgu. Jadi bukan setakat murid-murid je, mak ayah kat rumah tu pun nak duduk sama-sama pun boleh juga. Ya kan? Sebab apa? Boleh memenuhi masa yang kita ada di rumah. Tapi sebelum tu Cikgu, apa kata kita buat SOP dulu? Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Dipersilakan Cikgu. Maknanya kalau kita ada bahan-bahan terbuang kat rumah tu, tak payah buang lah Cikgu ya. Tak payah. Kita boleh buat macam-macam. Boleh buat pasu, boleh buat kerusi, boleh buat meja dan sebagainya. Zaman-zaman DIY kan, kita PKP tak ada buat apa kat rumah. Kan? Daripada duduk luar, pergi kawasan-kawasan yang ramai, biar kita duduk di rumah buat sesuatu yang bermanfaat. Okey, baik Cikgu. Jadi kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini dengan cerita mereka ni kreatif juga Cikgu. Sebab mereka ni duduk di kawasan yang orang kata orang kata kampung lah juga kan. Sebab saya dulu di kawasan situ Cikgu. Saya seronok kehijauannya. Yang paling best bila musim durian Cikgu. Itu paling seronok sekali. Baik, kita nak persilakan murid-murid kita. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Okey, apa khabar? Nampak muka ceria je ni duduk. Ada yang duduk bawah pokok pun ada ni. Ada yang duduk kat depan rumah. Ada duduk dalam bilik. Okey, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak mulakan dengan siapa dulu ni? Dengan Faris. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan Faris. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farid Fidawi bin Muhammad Zaini, cita-cita polis. Cita-cita polis Okey, baik, seterusnya kita nak bersama dengan Syafiqah. Silakan Syafiqah. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syafiqah binti Zamauri, cita-cita askar. Dan tu polis, askar. Kita dalam camp ke ni? Okey, seterusnya kita ada Mukhris. Dipersilakan Mukhris. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Mukhris bin Ahmad Sobri. Boleh panggil Mukhris. Cita-cita saya Twitter. Okey.
Cita-citanya? Tentera. Tentera. Oi, bagusnya orang semua Perak ni kan. Okey, aman tentera. Aman tenteram. Okey, baik. Seterusnya kita ada Wafa. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wafa Mintak Galib. Cita-cita polis. Okey, baik. Seterusnya kita ada Azril. Silakan Azril. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azril bin Azman, cita-cita askar. Okey, dan akhir sekali kita ada Ain. Silakan Ain. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ain binti Muhammad Zahir. Cita-cita saya nak jadi cikgu macam Cikgu Zaratul. Lama. Memang je nak jadi macam cikgu, bukan cikgu je, macam Cikgu Zaratul juga. Okey, baik. Jadi bila kita tengok cikgu dalam mata pelajaran kita pada hari ini, saya ingat orang lelaki je cikgu. Rupanya orang perempuan pun ada cikgu Ya, betul. Boleh ke dia buat kerja-kerja ni? Boleh. Boleh, Berani guna mesin. Apa ni, skill ada masa skill dia lagi hebat daripada lelaki. Ya betul cikgu. Betul. Wow, maknanya jangan pandang sebelah mata dekat orang perempuan. Orang perempuan pun boleh buat. Betul tak? Nampak dia senyum dah tu. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada murid-murid kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu apa kata kita berehat seketika? Dan selepas ini kita akan mulakan tentang sukses SPM nak menjawab soalan-soalan dalam mata pelajaran kita pada hari ini, perabot kreatif. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Murid-murid kita di rumah ni jenis-jenis kreatif cikgu. Semua boleh dijadikan orang kata daripada bahan-bahan terbuang boleh dijadikan satu bahan yang bernilai. Baik cikgu. Jadi hari ini apa yang akan kita pelajari cikgu? Okey, kalau Aiman nak tahu apa yang kita nak belajar ini, jom kita tengok video. Okey, jom kita saksikan video terlebih dahulu. Kereta lama pun boleh jadi sofa cikgu. Itu yang saya paling suka sekali tu. Basikal pun boleh kan? Basikal pun boleh. Mesin jahit lama tu pun boleh jadi meja cikgu. Jadi apa kaitannya video tadi dengan topik kita hari ini cikgu? Okey. Hari ini kita akan belajar tentang perabot kreatif di mana tajuk ini ada di dalam modul 7 tingkatan 5. Okey? Buat pengetahuan murid-murid lah ya, ini adalah satu topik yang baru yang sebelum-sebelum ni kita tak pernah pun belajar lagi lah topik yang baru. Okey, standard kandungan, maksudnya apa yang terkandung, tajuk-tajuk yang terkandung dalam modul 7 perabot kreatif ini adalah konsep perabot kreatif, 7.2 kepelbagaian bahan perabot kreatif. Yang ketiga, kepelbagaian reka bentuk perabot kreatif, dan yang keempat, penghasilan perabot kreatif. Maksudnya kat sini pelajar-pelajar akan belajar tentang konsep dia, konsep perabot kreatif. Pelajar-pelajar kenal bahan-bahan yang boleh dijadikan perabot kreatif, mereka bentuk perabot kreatif, seterusnya menghasilkan perabot kreatif. Okey. Okey. Sebelum tu kita tengok apa dia definisi perabot kreatif. Okey, kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru, idea baharu. Perabot kreatif ialah perabot yang dihasilkan dengan idea baru. Sebolehnya idea tu yang perabot yang tiada lagi di pasaran, tak ada lagi orang buat kan. Okay. Maknanya barang lama tapi idea baru cikgu. Tapi barang lama tapi idea baru. Idea baru. Baik, mungkin apa ciri-ciri cikgu perabot kreatif ni? Dia kena ada apa tu? Okey, silakan cikgu. Kaiman nak tahu dan murid-murid nak tahu apa dia ciri-ciri perabot kreatif. Okey.
ciri-ciri perabot kreatif ada 3. 3. Dan kata kunci untuk tajuk ini, modul ini adalah 3 ni lah. Ya. Yang pertama apa? Reka bentuk. Okey, reka bentuk. Reka bentuk ni mempunyai rupa bentuk yang menarik dan bentuk yang dihasilkan memenuhi tujuan produk itu dibina. Macam dalam gambar ni lah. Ya, dalam gambar ni kalau kita tengok fungsi dia adalah sebuah meja kopi. Okey, sebuah meja kopi. Tetapi disebabkan dia punya reka bentuk dia yang menarik, ya, yang dia dapat dibezakanlah daripada perabot-perabot yang lain lah. Boleh kita kategorikan dia dengan perabot kreatif sebabkan reka bentuk dia lah. Okey, ciri-ciri yang kedua adalah bahan. Okey. Selain menggunakan bahan yang baharu, bahan kita semula juga boleh digunakan seperti botol plastik, tong besi ataupun tong drum lah, ya, tayar dan kayu pellet. Okey, biasanya perabot ni diperbuat daripada bahan-bahan kayu. Kan sebelum ni kalau kita tahu perabot saja kayu. Betul. Kan? Tapi dalam modul ini saya nak fokuskan kalau ni pelajar dah memang tahu dah kalau perabot bahan-bahan dia kayu. Bahan berasaskan kayu dan bahan bukan berasaskan kayu seperti MDF, papan lapis, ya. Tetapi dalam modul 7 ini, modul perabot kreatif ini, saya nak pelajar-pelajar fokus penggunaan bahan-bahan kita semula. Oh, okey. Bahan-bahan kita semula, bahan-bahan terbuang, bahan-bahan yang lama, ya. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali untuk ciri-ciri perabot kreatif adalah fungsi. Dihasilkan untuk menyelesaikan masalah dihadapi dan boleh mempunyai 2 atau lebih fungsi yang boleh digunakan. Contohlah kalau kita tengok gambar tu, gambar tu katil. Nampak katil, tapi Nampak macam katil, mari kan? pun ada cikgu. Dia satu perabot yang kita sebuah perabot, tapi dalam sebuah perabot tu ada berapa fungsi, Aiman? Kalau Aiman Kalau saya tengok yang pertama ada rak buku dekat situ, ada rak baju dan juga ada katil cikgu. Okey, itu maknanya ada 3 fungsi. Bila sebuah perabot itu mempunyai lebih daripada satu fungsi, kepelbagaian fungsi, itu boleh dikategorikan sebagai perabot kreatif. Baik cikgu. Okey. Okey, seterusnya pengelasan perabot kreatif. Okey, pengelasan perabot kreatif pun ada 3. Ruang. Okey, tapi ruang yang macam mana? Ya, ruang yang dikelaskan mengikut ruang iaitu ruang tidur, ruang tamu, ruang makan dan ruang taman. Sebab kalau kita nak reka bentuk sesebuah perabot, tak kira lah perabot kreatif ke, perabot yang bukan kreatif ke, dia punya reka bentuk dia mesti kita nak apa tujuan kita reka perabot tu, tujuan dia di mana. Ya, tujuan dia di mana. Okey, yang kedua adalah fungsi. Okey, dikelaskan mengikut kefungsian perabot tersebut. Contoh penyimpanan, pameran, tempat duduk ataupun tempat tidur. Dia boleh jadi sofa, boleh jadi katil lah cikgu. Ya, 3 ni. Kalau kita tengok dia boleh jadi sofa, tempat duduk. Kan? Lepas tu pameran ni, ini dia punya rak kan? Rak untuk letakkan barang-barang hiasan. Okey, lepas tu boleh jadikan katil, tempat tidur. Sesuai untuk rumah yang kecil lah cikgu, apartmen dan sebagainya. Sekarang ni kan rumah-rumah lebih berkonsepkan minimalis kan. Betul cikgu. Okey, yang ketiga, pengelasan yang ketiga, motif tempatan. Apa dia motif tempatan? Dipengaruhi faktor kebudayaan seperti budaya masyarakat Melayu, Cina, India dan sebagainya. Okey, kalau tengok pelajar-pelajar boleh tengok gambar yang saya beri itu. Kalau tengok saja kita tahu dah motif tempatan itu daripada masyarakat mana tu? Masyarakat Melayu kan? Sebab apa? Melayu ni orang kata sinonim dengan ukiran, kayu dengan ukiran. Okey, ukiran tu saja kita dah melambangkan masyarakat Melayu. Tapi cikgu, bila kita nak buat perabot kreatif ni, ialah kadang-kadang modal tu lah cikgu masalahnya. Ada tak cara cikgu untuk kita nak kepelbagaian bahan dalam menghasilkan perabot kreatif ni cikgu? Okey, ada. Kita pergi tengok. Kepelbagaian bahan dalam penghasilan perabot kreatif ini. Perabot kreatif ni boleh dihasilkan daripada bahan kita semula. Ya, contoh dia tadi bahan kita semula seperti apa tadi? Tong drum, ya, pellet, kayu pellet, botol plastik, ya. Lepas tu yang selain itu perabot yang telah rosak. Mungkin
kerusi dah rosak, dah patah, tapi ada bahagian-bahagian yang boleh digunakan untuk menghasilkan satu perabot yang lain. Ya. Dan peralatan lama. Agak-agak peralatan lama, contoh peralatan lama ni. Apa dia? Peralatan mesin lama. jahit? Ya, mesin jahit kan? Nenek kita. Mesin jahit yang goyang-goyang kaki pakai tu kan? kaki tu. Goyang-goyang kaki tu, itu ada dah. Sekarang kita dah pakai mesin jahit yang pakai elektrik, dah tak ada goyang-goyang kan? So yang itu jangan dibuang. Mungkin kalau rosak jangan dibuang. Boleh dibuat perabot. Nanti kita tengok. Okey, baik cikgu. Okey. Seterusnya ini faktor pemilihan bahan lah. Kalau kita nak menggunakan sesuatu bahan tu, ini faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertamanya kehendak pelanggan. Ya, memenuhi cita rasa pelanggan. Pelanggan ni nak gunakan bahan yang macam mana? Ya. Perabot yang dia minta tu, ya, pelanggan minta tu nak letak di mana? Kalau katakan letak di taman, macam mana bahan yang sesuai, yang boleh tahan cuaca kan? Okey. Lepas tu kemudahan bahan yang mudah didapati dan menjimatkan kos. Senang tak nak dapat apa ni bahan tu, ya? Stok bahan tu. Okey, keupayaan kos yang baik membolehkan produk dihasilkan menggunakan bahan berkualiti. Bila kos yang baik, bahan berkualiti, kita nak jual perabot tu pun dengan harga yang tinggi pun orang boleh terima. Kan? Dan lain sekali, ruang penggunaan perabot. Okey, di mana perabot itu kita nak letakkan, ya, penggunaan perabot mengikut situasi. Situasi itu bermaksudnya adakah perabot itu nak diletakkan di dalam rumah, di luar rumah, di bilik tidur. Itulah. Maknanya kita kena kenal pasti dululah cikgu. Kita nak buat tu, takut-takut nanti bila cikgu sebut pasal kos, dia akan jadi lagi mahal daripada perabot yang baru kan. Jadi kita kena tengok apakah faktor pemilihan bahan. Ada contoh-contoh ke cikgu? Gambar-gambar yang boleh kita tengok yang digunakan daripada bahan kita semula kepada satu bahan yang baru? Okey, ada. Bagus soalan tu. Okey ni. Okey, bahan kita semula. Tadilah yang saya besarkan lagi kan. Bahan kita semula kita nampak tayar tu. Kita tengok apa yang perabot yang boleh dihasilkan daripada bahan-bahan kita semula ni. Okey, ini biasalah sekarang ni memang trend kan? Betul. Memang trend gunakan perabot daripada kayu pellet. Kayu pellet ni kalau dulu terbuang je, terbiar je. Berhujan, berpanas kan. Tapi sekarang ni kayu pellet ni memang sangat laris lah. Nak pula kayu pellet yang jenis pine tu kan. Okey. Yang jenis pine tu memang, kayu pine memang tak ada kat Malaysia ni kan. Dia memang datang daripada luar negara. Itu memang cantik lah kalau cikgu perabot ni memang nak guna kayu pine je. Sebab dia mudah untuk dibentukkan lah. Baik. Okey, ni daripada apa tu cikgu? Tayar. Tayar yang boleh menghasilkan set tempat duduk dan meja kopi. Weh, kalau ada ni saya nak beli ni. Cantiklah cikgu. Kan nanti pelajar-pelajar ni nanti akan buat lagi nanti. Saya nak order satu. Dia akan buat nanti. Dia akan cari bahan-bahan terbuang ni dan akan menghasilkan mengikut kreativiti pelajar lah, ya. Okey, selain itu, ni pada botol-botol plastik. Ya botol Allah, botol plastik. Jangan dibuang. Boleh diikat, tapi adalah teknik yang jenis pengikat yang tahan kan. Diletakkan span, diletakkan dengan disalupkan dengan kanvas ataupun fabrik, dah jadi sebuah kerusi. Okey, baik cikgu. Okey. Lepas seterusnya, ini cantiklah. Ini macam tong besi ni, tong drum ni cikgu. Tong drum. Sekarang tong drum pun susah nak dapat stok. Semua sekarang ni nak pula kalau restoran yang berkonsepkan hipster kan. Banyak menggunakan bahan-bahan macam ni lah. Kayu pellet, tong drum dia untuk menarik perhatian pelanggan untuk datang lah. Okey, baik cikgu. Tapi tadi cikgu ada sebut tentang perabot lama yang dah rosak tapi kita macam refurbish balik cikgu. Macam mana tu cikgu? Cikgu boleh tunjukkan? Boleh. Ni contoh. Okey, ni perabot dah rosak cikgu, buang je lah. Kalau kita tengok ni, buang jadi kayu api je kan. Kan? Okay. Pisah-pisahkan dia jadi kayu api. Tetapi sebenarnya perabot yang begini, perabot yang telah rosak boleh menghasilkan satu perabot yang lain. Kita tengok. Kita ambil bahagian mana? Bahagian mana ni? Bahagian mana ni? Bahagian tempat duduk dia cikgu. Ke tempat sandar dia? Bahagian penyandar. Okey. Bahagian penyandar. Boleh jadi macam tu cikgu Okey, boleh. Okey, baik. Seterusnya? Okay, seterusnya. Ni tadi kita sebut mesin jahit. Okey, ni mesin jahit. Okey, mesin jahit.
Jadi apa agaknya? Kita boleh jadi meja hiasan. Meja konsul lah kan, meja hiasan boleh letak kan, dia punya ada nilai estetik kat situ. Dia punya betul kaki cikgu. dia tu kan. Okey, ini boleh jadikan Meja solek. meja solek, kerusi. Oh, kerusi pun boleh juga. Kerusi pun boleh jadi. Ya, so jangan buanglah kan. Tahu semalam saya tanya pelajar-pelajar saya ni, banyak ni yang ada ni, ada satu rumah tu sampai kan rumah mukris, dia kata ada 3 cikgu. Ada cikgu ada 3 mesin jahit ni. cikgu, Amboi, dahsyatnya mak kamu. Saya kata jangan dibuang, kalau rosak jangan dibuang, boleh. Kita transformkan dia jadi perabot yang lain. Bawa ke sekolah, nanti buat meja jual kat cikgu ya. Baik cikgu. Apa faktor reka bentuk perabot kreatif ni cikgu yang perlu kita ambil perhatian? Okey, sebelum kita nak mereka bentuk sesuatu perabot kreatif ni, okey. 4 perkara ni lah yang perlu diambil kira. Okey. Ruang. Ya, seperti ruang apa tadi? Ruang sama ada ruang tidur, ruang makan, ruang tamu, okey. Tu bahan yang ingin disimpan. Okey, kita nak jadi kita nak buat perabot tu jadi perabot penyimpanan. So apa barang yang nak disimpan dalam perabot tu? Okey, bahan menghasilkan perabot sama ada bahan terbuang, bahan kayu, bahan bukan berasaskan kayu. Dan yang terakhir, masalah yang ingin diselesaikan. Sama ada kita nak selesaikan, kita ada sebuah bilik yang kecil. Ya, bilik yang kecil. Tapi nak bilik yang kecil itulah yang kita nak masukkan almari katil. Baju. Kita nak masukkan almari baju. Wah, kita meja nak masukkan solek. rak buku. Itu tadi yang apa? Dia buat sekali tu cikgu Buat sekali. Oh. Pasang lekat kat dinding, so kita ada ruang yang lebih di situlah. Okey, baik cikgu. Okey. Seterusnya, okey, kepelbagaian. Ini kepelbagaian reka bentuk perabot yang boleh dihasilkan oleh pelajar-pelajar. Tapi pelajar-pelajar makna yang boleh pelajar-pelajar ambil idea lah daripada ni. Okey, yang ni. Ni saya nak tanya pelajar boleh tak? Okey. Okey, saya nak tanya pelajar. Nadia. Silakan Nadia. Nadia. Dah bersedia dah tu. Okey, Nadia. Kalau kamu tengok perabot ni, apa nama perabot ni? Apa fungsi perabot ni? Meja kopi. Meja kopi. Asalnya meja kopi. Tetapi meja kopi ni kita boleh kategorikan dia ataupun kelaskan dia kepada fungsi. Ada berapa fungsi dekat meja kopi tu, Nadia? Ada berapa fungsi dekat meja kopi tu? 3. 3. Okey, 3. Sebutkan. Yang pertama tadi sebagai meja kopi lah. Okey, lagi 2 Nadia. Lagi 2 apa dia? Penyimpanan. Penyimpanan. Maknanya kita boleh simpan buku dalam meja tu. Kan? Okey. Penyimpanan. Lagi satu Nadia? Pameran. Mana pula pameran? Tengok betul-betul tu. Ada laptop tu? Ada laptop. Boleh jadi tempat kerja lah. Maksudnya ruang kerja lah di situ kan. Ada laptop kat situ. Boleh tinggikan. Kita boleh tinggikan muka meja tu. Ya, untuk boleh buat kerja kat situ. Hanya 3 in 1 lah cikgu ya? Ya, 3 in 1. Itu dinamakan perabot kreatif lah. Ya. Okey, yang gambar yang kedua ni. Ruang tangga. Ruang tangga. Okey, ruang tangga. Yang tadi meja tadi untuk ruang tamu ya. Ni ruang tangga. Ruang tangga ni daripada satu ruang yang kosong boleh hasilkan 2 fungsi dekat situ. Satu ruang penyimpanan dan satu lagi ruang pameran. Untuk perabot penyimpanan dan perabot untuk pameran. Yang kan gambar yang di belakang tu boleh menyimpan barang ya, dan yang depan rak tu pameran. So kalau nak simpan barang, tarik je, dia pasang roda tu bawah tu. So boleh gerak-gerakkan dia lah. Ya? Dalam ruang yang sesempit itu pun boleh buat macam-macam cikgu ya? Boleh buat macam-macam. Okey. Itu namanya kreatif. Kan? Okey, yang ni selalunya untuk ruang yang agak terhad. Ya? Nak letak meja kerja atau meja tulis ke, tak ada ruang. So boleh buat satu perabot yang boleh lekat di dinding dan bila nak guna sebagai meja tulis, boleh buka saja. Okey. Kreatif ni cikgu. Kreatif kan? Okey, ini katil lah. Katil ni ada fungsi, 2 fungsi kat sini. Tempat tidur satu lagi tempat ruang penyimpanan. Okey. Okey. Dia banyakkan tajuk untuk perabot kreatif ni, kita nak tahu fungsi ke, itu ada kategori bahan ke ataupun dia reka bentuk.
Maknanya dia ada maksud di sebalik dia juga. Bukan buat saja-sajalah cikgu. Bukan. Mesti ada fungsi dia. Fungsi dia. Fungsi dia adalah untuk menyelesaikan masalah yang pelanggan tu hadapi. Okey, baik cikgu. Okey, ini adalah untuk ruang makan. Ruang makan di mana meja makan. Kita tahu biasa kalau meja makan ni meja makan yang panjang kan. 6 tempat duduk, 8 tempat duduk, tetapi kalau sekarang ni dah direka bentukkan meja makan yang boleh menjimatkan ruang. Okey. Nak guna, tarik kerusi. Tak nak guna, boleh tolak kerusi. Boleh jimatkan ruang sekeliling tu. Nampak comel je cikgu kan? Okey. Untuk rumah comel-comel sesuai. Okey, ini tadilah. Ini kata tadilah. Okey, ini sebab saya suka yang ni sebab dia 3 fungsi sekali kan, memang boleh jimatkan ruang bilik tu sangatlah. Semua ada cikgu ya? Semua ada kat situ. Okey. Baik cikgu. Jadi kita nak melihatkan dalam kita nak membina sesebuah produk ni cikgu ataupun sesebuah perabot ni, apakah elemen atau perkara yang penting yang perlu ada dalam sesebuah produk tu cikgu? Okey, elemen-elemen ya. Okey. Kalau kita nak tengok tentang produk kita lah. Faktor pemilihan struktur reka bentuk perabot kreatif. Ya cikgu. Okey. Tujuan perabot kreatif tu dibina. Mesti ada tujuan. Bila ada tujuan baru kita boleh nak reka apa fungsi-fungsi dia. Kan? Okey, keselamatan. Sebenarnya perabot tu kita nak buat, nak bina untuk siapa? Untuk golongan dewasa, untuk kanak-kanak, tapi dewasa ke kanak-kanak mesti ada ciri-ciri keselamatan lah. Okey. Ergonomik. Ergonomik ni sesuai untuk ikut kesesuaian fizikal. Kalau perabot tu untuk orang Malaysia, sesuailah dengan fizikal orang-orang Malaysia ni kan? Okey. Kemudahan mendapatkan bahan. Kesesuaian bahan. Kesesuaian bahan. Okey, jadi ini di antara perkara yang perlu kita lihat cikgu. Contoh macam di tengah-tengah bandar ni cikgu kan, kadang-kadang rumah agak terhad. Ruang biliknya pun terhad. Namun begitu bila kita ada reka bentuk perabot kreatif ni cikgu, maka kita boleh memanfaatkan. Macam kita tengok gambar tu cikgu itu rak kasut cikgu boleh juga dijadikan tempat duduk. Dan tu ada ruang penyimpanan kalau tak silap tu, kan? Ada ruang penyimpanan kat dalam tu, makna kasut boleh simpan di dalam tu yang boleh dipamerkan kat luar tu. Kan? Lepas tu ada pula ruang penyimpanan dekat atas tu. Kita nampak ni kan maknanya boleh buka dia punya cushion tu boleh ada buka. Ada 3 fungsi lah cikgu. 3 fungsi. Okey, baik cikgu. Jadi selepas ini kita akan menelusuri ataupun kita akan melihat jenis-jenis soalan yang boleh ditanyakan untuk perabot kreatif ni cikgu. Tapi kita berehat seketika. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Macam sekarang ni kita banyak melihat di kaca TV orang menunjukkan tiny house cikgu Yang rumah kecil-kecil, comel-comel je kan, duduk dalam kabin. Tapi bila masuk dalam tu, wow. Luar biasa cikgu. Kadang-kadang kita pun tak tahu katil kat mana. Tiba-tiba tarik-tarik, dah ada katil kan. Daripada dinding tarik jadi katil. Tarik-tarik jadi katil. Jadi ini satu perkara perabot kreatif yang sedang kita pelajari pada hari ini. Dan kita nak tengok pula cikgu. Biasanya SPM ni apa soalan yang akan ditanyakan berkaitan dengan perabot kreatif ni cikgu? Silakan. Biasanya untuk soalan-soalan modul 7, bahagian A biasanya akan tanya tentang fakta. Apa bahagian fakta tadi? Fakta tadi tentang ciri-ciri perabot kreatif, pengelasan perabot kreatif, faktor-faktor pemilihan bahan. Itu bahagian A kebanyakan dia akan keluar, tapi tak semustahil juga dia akan keluar di dalam soalan-soalan bahagian B. Okey. Jom kita tengok. Jom kita tengok soalan. Sebelum tu saya nak terangkan sebab SPM 2021 adalah SPM yang pertama menggunakan format soalan SPM KSSM. Maksudnya ni first lah cikgu Ini first, tahun first. Tahun first. So saya nak ulang sekali lagi lah. Mungkin pelajar-pelajar sebelum ni dah tahu tapi nak ulang. Kita nak kena sentiasa ulang supaya pelajar-pelajar sentiasa ingat. Bahagian A mengandungi 15 soalan. Jawab semua soalan, tak ada pilihan. Okey. Dan bahagian B mengandungi 4 soalan, juga jawab semua soalan, tak ada pilihan.
Soalan bahagian ni B ni banyak soalan kebat lah. Dia banyak soalan aplikasi. Soalan yang bertanyakan pelajar-pelajar, kerja-kerja pelajar di dalam bengkel. Okey. Kita pergi ke soalan yang pertama. Okey, bahagian A ni kena ingat dan faham. Bila kita ingat fakta-fakta, kita faham, ingat dan mudahlah untuk kita menjawab. Okey, soalan 1. Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri perabot kreatif. Okey, di sini dia punya kata kunci dia ciri-ciri perabot kreatif. Okey. Dia bagi jadual ciri-ciri dia. Okey, reka bentuk, bahan, fungsi. Pilih dan padankan ciri-ciri perabot kreatif dengan penyataan yang betul pada ruang jawapan. Pilih dan padankan. Maksudnya, kena pilih jawapan di sini, padankan dengan penyataan jawapan di bawah. Kadang-kadang pelajar ni ada terdapat pelajar-pelajar ni, dia tak tengok sini, dia nampak je ruang macam ni kan, terus tanda salah. Salah betul. Cepat je kan? Ya, nampak je ruang macam ni dah. Cuba tu sebab kena baca keseluruhan soalan. Tu tips lah untuk menjawab bahagian A ni, hati-hati. Ya, nampak macam mudah, tetapi kalau silap sikit, satu salah memang tak ada markah langsung lah. Okey, baik. Okey, siapa nak jawab? Silakan. Nombor 1 punya soalan ni. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Volunteer lah, sukarela. Oh, siapa tu? Okey, Mukris. Okey, silakan. Okey, Mukris. Okey. Boleh bacakan soalan tu? Penyataan yang pertama, Mukris, bacakan. Menghasilkan produk kreatif selagi tidak mudarat pendapat kepada pengguna. Okey, apa jawapan dia, Mukris? Bahan. Okey, betul. Okey, bahan. Okey. Yang kedua, Mukris, penyataan yang kedua? Memberi impak keberkesanan produk yang dibina. Perabot yang dibina. Keberkesanan perabot yang dibina. Okey, apa jawapan dia? Reka bentuk. Reka bentuk. Okey, betul. Reka bentuk. Okey, dan yang ketiga? Penyataan yang ketiga? Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Okey, menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menyelesaikan masalah. Ini dia punya kata kunci, kan? Okey. Fungsi. Okey, dapatlah 3 markah kat situ. 3 markah? 3 markah kat situ. Okey? Okey, ini soalan 1. Jawapan pun dah ada, tinggal nak masukkan je. Ya. Okey, baik. Ini yang kedua, cikgu. Tapi walaupun jawapan dah ada, kalau tak boleh ingat fakta dia. Betul juga cikgu. Kan, memang boleh cuba jaya, tapi kita menjawab soalan ni tak nak cuba jaya. Dia betul dan tepat. Kita nak cuba dan betul. Betul, cuba dan betul. Tak nak cuba jaya kan? Tak mak macam tu. Okey, soalan nombor 2, Raja menunjukkan pengelasan perabot kreatif. Okey, kalau pelajar ingat tadi, pengelasan. Ada 3 pengelasan tadi. Okey. Sekarang ni dia tak bagi nama-nama pengelasan, dia cuma bagi Raja 1, Raja 2, Raja 3. So, berdasarkan Raja di atas, tulis pengelasan perabot kreatif pada ruang jawapan. Rasanya soalan ni dia tak ada pilihan jawapan. Ya. Dia kena supply. Maksud dia pelajar kena ingatlah. Fakta ni. Kan? Okey. Siapa boleh jawab soalan ni? Siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Ada tak? Saya. Okey. Siapa tu? Azril. Azril, silakan. Okey. Raja 1, Azril, pengelasan perabot kreatif apa? Raja 1, ruang. Okey. Raja 1, ruang. Okey, Raja 1, ruang. Sebab dia dapat menjimatkan ruang kan. Dalam perabot dan satu perabot ni, dia ada tempat simpan barang. Almari, ada meja. Ada meja, ada tempat tidur. Baik, seterusnya. Okay. Yang kedua, gambar Raja yang kedua. Azril. Raja 2, pameran. Pameran. Ya, sebab kita tengoklah sinilah ruang ni. Ruang pameran. Okey. Ruang pameran. Fungsi. Fungsi. Okey. Fungsi. Apa? Abang kameraman kita jawab fungsi tadi kan. Fungsi. Okey, tak apa. Yang ketiga. Tadi dia dah yang ni betul dah ruang. Tadi salah lah. Azril salah lah kat sini kan. Dah hilang 1 markah Azril. Aduh. Okey, yang ketiga Azril. Raja yang ketiga Azril. Apa dia?
Motif tempatan. Motif tempatan. Betul, motif tempatan. Ya, sebab ada ukiran-ukiran ni kita lebih pada motif tempatan lah masyarakat Melayu situ. Berapa markah cikgu nak bagi kat Azril? Ni 2 markah lah. 2 markah. Okeylah, bolehlah tu. Boleh lah 2/3 kan. Baik, seterusnya. Seterusnya soalan 3. Okey, rajah 3 menunjukkan ruang taman di luar rumah. Ni maksud saya sinilah ruang dia. Okey, ruang yang kosong ni. Okey, berdasarkan rajah 3, tandakan betul bagi bahan yang sesuai dijadikan perabot kreatif di ruang taman tersebut dan pangkah untuk tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, selalu kesilapan yang selalu calon lakukan, selalunya pelajar ni dia tanda yang betul sahaja. Alamak. Pangkah tak buat? Pangkah tak buat. Alah. Kan? Dah hilang markah. Sebab situ 5 markah. So 5 markah maknanya ke-5 jawapan ni perlulah diisi jawapan juga. 5 soalan ni. Kan? Okay. Tapi kesilapan ini biasa dilakukan oleh calon. Calon SPM. Baik. Okey. Siapa nak jawab? Kita bagi perempuan lah. Perempuan silakan. Siapa nak jawab? Nurul Ain. Okey. Siapa? Nurul Ain, silakan. Nurul Ain. Okey. Okey, gambar yang pertama. Betul cikgu. Okey, silakan. Ain, gambar yang pertama Ain, tayar ni kan? Okey, betul ke salah? Betul. Okey, dia kata betul. Okey, betul. Sesuai kan? Sesuai. Yang kita tengok dia sebab dia apa? Tahan cuaca. Okey. Tahan cuaca. Okey, yang kedua, kaca ni? Betul juga. Salah. Salah. Okey, dia kata salah. Ain satu betul. Yang ni Ain salah dia. Okey, salah. Nak kata salah tadi dia kata betul. Kan? Okey. Yang ketiga? Yang ketiga, tone drum ni Ain. Betul salah? Betul. Betul, kita tengok. Okey, betul. Okey, betul. Okey, yang keempat, kayu. Keempat ni dia bahan berasaskan kayu, MDF. Okey. Sesuai tak digunakan di luar rumah? Ain. Tak sesuai. Pangkah. Okey, betul. Okey. Ni gambar ni besi lah. Besi tahan karat, keluli tahan karat. Keluli betul tahan ke salah? karat. Betul. Okey. Ain dapat 4 markah. 4/5. Okeylah tu, kan? Ini barulah kaji, belum betul-betul lagi, ada masa lagi untuk. Kalau kayu tak sesuai cikgu Kayu sesuai kalau kayu betul-betul kayu padu tau. Kalau kayu kadang-kadang kayu ni macam kayu yang dah diproses, dia tak tahan cuaca. Kayu yang betul-betul kayu kita ambil daripada pokok tu, batang pokok tu kita potong yang tu okey. Itu okey. Ni takut kembang nanti cikgu. Okey, baik. Macam ni kan, macam ni pun kita takut kembang kan? Okey. Seterusnya soalan keempat. Okey, P, Q, R dan S adalah faktor pemilihan bahan yang sesuai bagi perabot kreatif. Okey, P, P kehendak pengguna, Q kemudahan bahan, R kos, S ruang penggunaan perabot. Okey, pilih dan padankan. Pilih. Dia kena calon-calon ni kan, pelajar-pelajar ni dia kena mahir. Dia kena tahu apa kata kunci setiap soalan. Kehendak soalan cikgu apa kehendak soalan. Okey, pilih dan padankan faktor pemilihan bahan itu mengikut pernyataan yang betul dengan menulis P, Q, R, S. Ada juga yang nanti dia akan tulis 1, 2, 3, 4. Alamak. Sebab kita kena faham kehendak soalan. Apa kehendak soalan. Baik. Okey, yang ni Ain lah. Ain pula silap siapa? Nadia. Siapa? Nadia belum jawab. Okey, silakan. Nadia. Jawab Nadia, baca dulu pernyataan yang pertama Nadia, penghasilan perabot menjadi lebih cepat. Okey, ni. Apa jawapan dia? Penghasilan perabot menjadi lebih cepat. Q. Okay. Q. Okey, Q. Q kemudahan bahan. Okey, betul. Okey, yang kedua? Perabot kreatif mudah mendapat sambutan. P. P, kehendak pengguna. Okey. Perabot dihasilkan menggunakan bahan yang berkualiti. R. R. Perabot yang dihasilkan berdasarkan situasi. S. Okey, S. Okey, semua betul lah. Dapat 4 markah. Baik, tahniah Nadia. Laju dia jawab Baik, seterusnya cikgu? Seterusnya. Okey. Jadual 2 menunjukkan faktor-faktor reka bentuk perabot kreatif. Faktor-faktor reka bentuk perabot kreatif.
Okey, itu dia punya arang kerja lah. Okey, ni dia punya soalan dia, tulis benar bagi faktor yang betul dan palsu untuk tidak berkaitan pada ruang jawapan. Ada 5 soalan kat sini. Okey, yang ini pun bahaya. Soalan dia nak benar, palsu. Tapi ada calon-calon nanti dia malas nak tulis benar ni. Dia terus tanda right, tanda betul. Salah. Itu mesti nak keluar cepat cikgu. Salah ya, salah. Kalau kata palsu tu tulislah palsu, tulis benar tu tulislah benar. Ya. Jangan jimat sangatlah pen tu kan, jawab pen tu kan. Okey, baik. Okey, siapa nak jawab? Wafa belum? Kita tak dengar lagi suara Wafa lagi kan? Silakan Wafa. Boleh. Okey, boleh bacakan soalan tu? Faktor reka bentuk tu bacakan Wafa. Ruang. Okey, ruang. Apa dia? Benar. Okey, benar betul. Okey. Bahan menghasilkan perabot. Benar. Bahan menghasilkan perabot. Okey, benar. Keselamatan palsu. Keselamatan palsu. Okey, betul. Tema palsu. Tema palsu. Okey, betul. Masalah yang ingin diselesaikan benar. Okey, masalah yang ingin selesaikan benar. Okey, dapatlah markah penuh 5 markah. Okey. Baik. Maknanya cikgu yang penting kita kena faham dan hafal faktor-faktor reka bentuk tu cikgu kan? Hafal. Okay. Tak ada pilihan. Ingat faham dulu. Faham. Hafal, ingat dan hafal. Ya, hafal dan ingatlah. Faham, hafal, ingat. Itu step-step dia lah. Okey. Kalau hafal dan ingat tu senang je cikgu nak jawab Okey, baik cikgu. Boleh kita terus lagi cikgu? Okey. Teruskan. Tak keluar ya? Okey. Okey. Raja 4 menunjukkan sebuah perabot kreatif. Kalau saya nak tanya, kalau perabot kreatif ni, apa fungsi perabot kreatif ni? Tengokkan. Apa fungsinya? Apa fungsi dia kan? Kalau kita tengok perabot ni boleh jadikan meja. Kan? Meja makan boleh. Tulis pun boleh kan? Okey, berdasarkan Raja 4, tulis faktor. Tulis. Tak ada pilihan jawapan. Okey. Tuliskan faktor pemilihan struktur reka bentuk perabot. Ini dia punya arahan soalan lah, tugasan soalan lah. Baik. Dengan jawapan 1 yang telah diberikan. Soalan 1 saya dah bagi. Ya, tujuan perabot kreatif dibina. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa nak cuba untuk soalan yang ke-6? Siapa pula? Nak cuba ni, Mukri ke? Silakan. Okey, Mukri. Keselamatan. Yang kedua, keselamatan. Keselamatan. Okey. Okey, betul. Keselamatan. Yang ketiga, ergonomi. Ergonomik. Betul. Ergonomik. Okey. Kemudahan mendapat bantuan. Yang keempat. Kemudahan mendapatkan bantuan. Okey. Yang kelima, kesesuaian bahan. Kesesuaian bahan. Okey, dapat 4 markah. Tengok mudah kan? Okey, jadi ini 5 perkara yang perlu kita lihat dalam pemilihan struktur reka bentuk perabot cikgu Ya. Baik cikgu. Jadi kita boleh bagi berapa markah dekat Mukri cikgu? 4 markah penuh. 4 markah penuh. Sebab Mukris ni dia memang suka hafal ni. Ya, fakta-fakta ni Mukris ni dia memang mahir menghafal. Itu sebab soalan-soalan fakta ni Mukris boleh jawab. Okey. Senyum dah Mukri tu ya. Baik. Okay. Soalan yang ke-7. Okey, jadual 3 menunjukkan tema yang digunakan dalam reka bentuk perabot kreatif. Okey, tema. Ada tema penyimpanan, pameran, trend semasa perabot moden. Okey, berdasarkan jadual 3, tuliskan tema yang betul pada ruang jawapan. Okey, daripada perabot ni, gambar perabot ni, pelajar kena tuliskan. Pilih dari jawapan, pilihan jawapan ada, cuma tuliskan. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Yang ni best, silakan Azril. Okey, Azril. Rak kasut tu untuk apa tu? Silakan. Penyimpanan. Okey, alamak. Seterusnya. Okey, yang kedua? Pameran.
Salah. Yang kedua? Oh, yang bawah tu dulu. Oh, di gap belah kanan. Ni nombor 2 ni. Yang bawah tu. Nombor 2 tu tengok betul-betul. Trend semasa. Salah lah ya. Tak kira lah. Tak kira lah. Pakar terus. Okey, nombor 3. Nombor 3. Tengok tu kan. Pameran. Pameran. Okey. Okey, pameran betul. Yang keempat? Perabot moden. Perabot moden. Okay. Perabot moden. Itu sebab kena tengok betul-betul kan. Walaupun jawapan dah ada tapi kalau pelajar-pelajar tak fokus masa menjawab soalan tu boleh silaplah. Okey, 3. Berapa markah ni cikgu? 3 markah. 3 markah. Okey, bolehlah 3/4 Ya, 3/4. Okey, baik cikgu. Ini soalan untuk bahagian A cikgu Ya. Dan kita nak tengok pula macam manalah rupanya soalan di bahagian B. Mungkin susah lagi ke cikgu? Dia kebanyakan kebat lah. Kebat. Kebat untuk orang hebat. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita dah tengok di bahagian A cikgu. Bagaimana pula dengan bahagian B ni cikgu? Susah lagi ke? Silakan cikgu. Okey, kita pergi ke bahagian B. Bahagian B ingat dan faham serta mengaplikasi. Okey, bahagian B mengandungi 4 soalan dan jawab semua soalan, ya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, anda mempunyai kayu pelet seperti Raja 1 di bawah. Okey, Raja 1. Cadangkan 2 jenis perabot kreatif yang boleh dihasilkan daripada kayu pelet itu. Okey. Biasanya kalau kayu pelet kita tahu boleh hasilkan meja dan hasilkan kerusi. Meja kopi. Meja kopi. Okey, kerusi. Okey. Okey, berdasarkan jawapan DA, okey, pilih satu jenis perabot kreatif yang ingin dihasilkan dan lakarkan perabot kreatif tersebut pada ruang jawapan. Kena lukis cikgu? Kena lukis. Wah. Sebab dia aplikasi kan? Soalan aplikasi memang pelajar kena lukis. Markah dia banyak cikgu 8 markah. Oh, banyak tu. 8 markah. Yang Baik. tadi 2 markah untuk kefahaman, pengetahuan. Dan bahagian B, aplikasi dan pelajar kena melukis. Okey. Untuk bahagian B, okey, dia punya tips dia untuk jawab soalan B ini, mesti lukis kesesuaian reka bentuk. Kalau dia pilih, okey, dia kena pilih kan, kata pilih satu jenis perabot. Okey. Okey, di sini saya nak pilih meja kopi. Contoh. Meja kopi. Okey. Meja kopi contoh. So, pilih meja kopi, kesesuaian reka bentuk tu mestilah meja kopi. Kan? Kita nak tengok, betul ke meja kopi? Okey, contoh. Kan daripada kayu pelet sini kita boleh jadikan meja kopi. Tambah kaki meja itulah. Okey, sesuai tak? Sesuai. Maksud dia mengikut soalan lah, mengikut kehendak soalan. Sesuai. Okey, yang kedua konsep lakaran. Mesti ada konsep lakaran. Biasanya kalau lakaran begini, pelajar-pelajar boleh buat sama ada isometrik ataupun oblik. Ya. Dia okey, ini kita tengok dia punya paksi ni lah. Paksi ni 30 darjah. 30 darjah. Untuk paksi isometrik 30 darjah. Okey, mesti ada konsep lakaran baru dapat markah. Kalau tak ada ni tak ada markah kat situ. Okey. Okey, rugi ya. Okey, yang ketiga kreativiti. Okey, kita nak tengok, selalunya pemeriksa akan tengok kreatif tak meja ni. Kat sini kita tengok kaki dia kreatif. Kaki bentuk dia lain yang tak biasa kita tengok. Ya, kreatif. Adalah markah kat situ kreativiti dia. Okey, yang keempat kekemasan. Melukis, tak naklah sikit lukis, lakar-lakar padam, lakar-lakar padam. Comot. Tak nak mesti kemas, tak nak comot-comot. Itu pun ada markah. Ya. Dan berlabel. Berlabel. Inilah nama saja asalkan ada label sebab lakaran ni pelajar yang buat. So bila pelajar yang buat, dia label suka hati dia lah, dia nak label apa. Pemeriksa memang kena terima sebab itu idea dia. Okay, idea dia. Kata muka meja, betul, muka meja ada label. Okey, ruang penyimpanan. Ada ruang penyimpanan. Fungsi kan? Fungsi dia, ruang penyimpanan dan kaki meja. Dah dapat 8 banyak je, markah. Ya, lukis je. Baik. Soalan macam ni, ya, soalan begini, pelajar-pelajar memang saya selalu tekankan kepada pelajar-pelajar saya, jangan tinggal kosong. Sebab ini soalan adalah idea kamu, jawapan adalah idea kamu, ya.
pemeriksa cuma buat pertimbangan sahaja. Yang penting ada kelima-lima tu tadi cikgu Ya. kesesuaian ke bentuk, konsep lakaran, kreatif, kekemasan dan berlabel. Jangan buang markah begitu saja, buatlah apa saja yang anda buat. Okey, baik cikgu. Jadi saya harapkan murid-murid boleh faham dengan apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Mungkin sedikit rumusan pada cikgu untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Perabot kreatif. Silakan cikgu. Okey. Untuk modul 7 perabot kreatif ni, ya. Sebenarnya setiap modul dia berkaitan. Ya, berkaitan. Tetapi untuk modul 7 ni, pelajar-pelajar perlu fokus 3 kata kunci itu tadilah. Yang pertama tadi reka bentuk. Reka bentuk. Yang kedua bahan. Yang ketiga fungsi. Fungsi. So apa jua soalan yang kemungkinan dikeluarkan, maknanya pelajar-pelajar perlu ingat apa ciri-ciri dia, apa pengkelasan dia, apa faktor-faktor perabot kreatif, itu saja. Ya, tak banyak yang perlu kena hafal. Kalau tak nak faham, hafal, ingatlah. Faham, hafal dan juga ingat. Kena faham dulu. Baik, kena faham dulu. Baik, nanti kalau dah masuk sekolah nanti baru kita masuk bengkel cikgu Ya. Kalau bengkel ni cikgu, saya orang pertama yang akan masuk bengkel cikgu. Tak sabar kita nak main gerudi-gerudi tu kan. Saya pun teruja dengan tajuk ni pun, saya pun teruja. Kita nak tengok idea daripada pelajar kan. Baik cikgu. Idea kreatif daripada pelajar. InsyaAllah. Terima kasih banyak cikgu dan terima kasih murid-murid kita yang bersama pada hari ini. Nanti kalau ada durian banyak dekat tempat murid-murid sekalian, jangan lupa jemput saya tahu untuk datang ke sana. Okey, baik. Terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye-bye. Didik TV KPM